Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas kita hari ini kita akan belajar sains ataupun ulang kaji sains darjah 2. Kita tengok pada unit yang pertama. Kita akan pergi satu persatu tajuk dan bab-bab yang tajuk yang tertentulah untuk kita apa orang panggil ulang kaji lah. Okey. Kemahiran saintifik yang pertama kita tengok anak. Okey, kita tengok dia mengukur ciri-ciri untuk memerhati, mengukur dan sebagainya. Okey. Kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama kita ada memerhatilah untuk sesuatu eksperimen ataupun kegiatan kita. Okey, tengok. Yang pertama, melihat perubahan adunan, menghidu bau roti yang sedang dimasak, merasa roti yang telah masak, memegang roti yang telah masak dan mendengar bunyi ketuhar. Okey, kita mengumpulkan maklumat perubahan yang berlaku di sekeliling dengan cara melihat, menghidu, merasa, menyentuh dan mendengar. Proses ini dikenali sebagai kemahiran memerhati. Okey. Yang seterusnya kita tengok mengelas. Tadi yang pertama memerhati, mengelas. Okey, perhati ciri-ciri anggota badan. Tengok kat situ yang berkepak, yang tiada kepak, yang tidak ada kepak dan berkaki empat. Okey, tengok kat situ. Macam mana nak kelaskan haiwan-haiwan tersebut? Kita boleh mengelaskan haiwan ini melalui ciri-ciri mempunyai sepunya dan berbeza. Yang pertama kita ada itik lah. Itik, helang, penguin, dua kaki dan ada kepak. Dan seterusnya, kita tengok kambing, tenuk dan harimau ada 4 kaki dan tiada kepak. Okey, kita boleh kelaskan dia haiwan mengikut ada kepak ke tidak, ada berapa kaki. Okey, kita tengok seterusnya haiwan anggota badan berkepak, tidak berkepak. Okey, kita mengelas dengan cara mengasingkan dan mengumpulkan ciri-ciri sepunya dan berbeza yang diperhatikan. Boleh tengok. Okey, seterusnya kita pergi kepada mengukur dan menggunakan nombor. Contoh macam mana? Mengukur dan menggunakan nombor. Dia kira berat. Contohnya lah, Nurul dan Kanang mengukur berat badan mereka dengan menggunakan alat piawai yang sesuai. Mereka telah menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Boleh ukur ukur berat badan, boleh ukur kepala, boleh ukur kita punya panjang. Seterusnya berkomunikasi. Okey, kita tengok apa dia berkomunikasi ni. Mencatatkan dan membacakan maklumat adalah antara bentuk kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi juga boleh dilakukan dalam bentuk gambar, carta, graf dan model. Boleh buat graf, boleh buat model lah. Okey, cara berkomunikasi. Kita gunakan gambar, carta macam mana nak, ataupun guna graf ataupun guna model. Model seperti haiwan lah. Okey, kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif ialah kemahiran menggunakan dan mengendali peralatan dan bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains. Okey, macam mana nak tuangkan cecair, macam mana nak mengendalikan spesimen,
Hidup siput, contohnya haiwan apa lagi benda yang hidup, kita buat eksperimen. Penyu, kura-kura, penyu besar sangat, mana nak cari penyu. Melakar spesimen, peralatan dan bahan-bahan dengan betul. Mestilah kena lakar, tulis apa dia, ini air apa. Seterusnya, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Okey, menyimpan peralatan bahan-bahan sains dengan betul dan selamat. Menyimpan bikar mengikut yang telah dilabelkan pada almari. Kemudian menyimpan ke hantar pembesar. Bikar-bikar tu susun elok-elok. Okey. Okey, untuk seterusnya, peraturan bilik sains. Patuhi dan faham peraturan bilik sains. Buang sisa berpejar ke dalam baku sampah dan sisa cecair ke dalam sinki. Okey, jangan bagi sinki tersumbat. Pastikan bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan dan simpan ke tempat asalnya semula. Jangan kamu letak tempat lain pula. Yang ketiga, kita tengok maklumat kepada guru sekiranya kamu tercedera atau alat dan radas rosak atau pecah. Mestilah dibersihkan semula. Seterusnya, kita tengok pada jangan beritahu cikgu, nanti kena marah. Kalau tercedera kena beritahu cikgu, jangan rahsiakan. Okey, selain itu, sebelum memasuki bilik sains, tinggalkan beg di luar kelas dan bawa buku dan alat tulis sahaja. Beg sekolah yang diletakkan di dalam bilik sains boleh mengganggu pergerakan murid. Boleh tersadung, boleh tersepak beg kamu, boleh jatuh apabila kamu pegang kaca yang ada cecair dan sebagainya lah. Okey. Kamu perlu mematuhi dan mengamalkan peraturan bilik sains supaya bilik sains sentiasa dalam keadaan bersih, kemas, tersusun dan selamat. Okey. Manusia, kita tengok masuk bab yang kita sekali imbas je untuk ni, tajuk ni. Manusia. Kita tengok surat sebelah terus. Manusia membiak. Macam mana manusia membiak? Manusia membiak secara melahirkan anak. Saya membesar macam mana? Perhatikan gambar di bawah. Pada peringkat manakah kamu berada sekarang? Apakah perubahan yang dialami sejak kamu dilahirkan? Tengok kat sini dalam buku teks ada, boleh semak dekat mana kamu sekarang. Daripada bayi boleh jadi kanak-kanak dan jadi remaja dan akhirnya menjadi orang dewasa. Okey, kita tengok, mari kita perhatikan perubahan yang berlaku dalam situasi berikut. Selepas sahaja setahun dia pakai baju yang sama. Ayah, kenapa baju ini ketat? Wah, anak ayah sudah besar. Nanti ayah belikan baju baru untuk kamu. Maksudnya kamu, bila kamu dah membesar, baju yang lama tak muat. Proses pembesaran sedang berlaku terhadap kamu lah. Kalau kamu perasan, tahun lepas pakai baju sini, tahun ni tak boleh pakai baju ni. Itu maksudnya berlaku perubahan kepada kamu lah. Boleh faham? Sebelumnya tinggi dia macam ni sekian, sekarang dah naik tinggi sikit lagi. Selepas tahun saya lebih tinggi daripada tahun lepas. Nampak tak? Sebelumnya berapa kilo kamu timbang? Waktu berat kamu bayi lain dan sekarang mestilah lain. Okey, sejak dilahirkan kita mengalami perubahan saiz, tinggi dan berat. Sama juga macam Ustaz. Kamu pun sama. Mestilah ada perubahan saiz, tinggi dan berat. Okey, seterusnya tumbuh-besaran berbeza. Kita tengok, kita laju sikit. Tumbuh-besaran berbeza, kita ada tinggi, ada yang rendah. Itulah tumbuh-besaran berbeza.
Okey, boleh tengok. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang rambut kerinting, ada yang rambut apa? Panjang. Okey, kita tengok pewarisan. Contohnya apa? Pewarisan ni. Pewarisan. Kanang rupa kamu mirip ayah kamu lah. Betul ke? Betul, warna iris mata kamu sama seperti warna iris mata ayah kamu. Nampak tak? Ada persamaan antara ayah dan kita. Tengok balik ayah kamu. Yang mana muka sama hidung ke, telinga ke, rambut ke, kulitnya ke. Okey, boleh tengok dekat diri masing-masing. Okey, kita tengok seterusnya. Bandingkan Nisa dan ibunya. Apakah ciri yang diwarisi Nisa? Warna kulit yang cerah. Itu salah satulah daripada keluarga. Okey. Seterusnya jenis rambut. Anak akan mewarisi, kita tengok warna biru tu. Anak akan mewarisi ciri-ciri daripada ibu bapa atau keturunannya seperti warna iris mata, warna kulit dan jenis rambut. Okey, boleh faham? Okey, itu saja untuk kelas kita hari ini. 1, 2, 3, 4 kita dah ulang dah subjek ni. Haiwan pun kita dah ulang sebelum ni. Harap elektrik pun kita dah ulang. Harap pelajar dapat menjawab dengan baiklah pada minggu hadapan. So untuk hari ini Ustaz tinggalkan soalan Kahoot untuk kamu jawab. Boleh selesaikannya dan hantar gambar kepada Ustaz. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ulang kaji semula, jangan boleh sekali imbas baca balik buku teks masing-masing. Okey, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.